Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan bercerita tentang si Kue ataupun si Ui Seong. Si Ui lah orang Thailand panggil. Dia ni adalah seorang tukang kebun China Thailand yang terkenal sebagai pembunuh bersiri yang disabitkan kesalahan. Si Kue ini telah dituduh membunuh beberapa orang kanak-kanak pada tahun 1950-an. Sebelum ditangkap pada tahun 1958 dan telah dihukum bunuh pada tahun 1959. Dan selepas itu, mayatnya telah dipajang di satu universiti medical di Thailand. Kebanyakan sejarah si Ui ini tidak diketahui. Jadi, jabatan Thailand ini tidak pernah menghubungi ahli keluarga dia. Sehinggalah pada tahun 2020, si Ui ini dianggap sudah tidak bernegara. Jadi, dari salah satu sumber menyatakan bahwa si Ui ini dilahirkan di Shantou, China pada tahun 1927, dan kemudian beliau ini bertempur semasa Perang China-Jepun yang kedua. Menurut sejarah rekod Thailand, si Ui ini terlibat dalam kanibalisme peperangan yang memakan sebagian daripada rakan-rakan tentara dia apabila bekalan makanan habis masa pengepungan. Jadi, beliau ini telah berhijrah ke Thailand selepas perang. Jadi hari ini secara umumnya telah dipersetujui bahwa tuduhan kanibalisme si Kue itu adalah palsu lah tu. Semasa tahun 1950-an, si Ui ini dia bekerja di beberapa peranan kecil lah. Menurut beberapa sumber yang menggambarkan dia ini sebenarnya tukang kebun masa itu selepas dia sudah keluar daripada dari tentera China lah. Dan dia tidak pandai cakap Thailand, even sedikit patah perkataan pun dia tidak pandai, dia cuma pandai cakap China saja. Sebelum didakwa memulakan pembunuhan itu, dia adalah seorang tukang kebun lah. Jadi pada tahun 1954 hingga 1958, si Ui ini, dia telah dituduh membunuh beberapa orang kanak-kanak Thailand yang telah dilakukan. Kamu tahu apa dia buat? Macam diorang tuduh dia telah membuka isi perut budak-budak tu dia rebus dan dia makan mangsa dia. Jadi si Ui ini, dia telah ditangkap oleh polis Thailand pada tahun 1998. Selepas itu, dia tuh kononnya mengaku melakukan pembunuhan itu. Menurut rekod di Thai, si Ui ini mengaku kepada polis bahwa dia menasarkan kanak-kanak ini karena mereka lebih muda dan senang untuk dia tangkap. Jadi dia juga didakwa mengaku menikmati rasa daging manusia. Tetapi kemudian menafikan dia itu adalah kanibal. Jadi dia dibicarakan dan telah dijatuhkan hukuman mati dan telah dibunuh dengan tembakan pada tahun 1959. Masa itu umurnya baru 31, within 31 to 32 years old lah. Jadi mayat si Kue ini telah diawet dan digunakan sebagai ujian perubatan sebelum dibalsam lagi. And then dia dipamerkan di Museum Perubatan Sri Raj di Bangkok. Masa itu dia masih dipajang lagi lah orang bilang. Jadi mayat si Kue ini telah diawet dan disimpan di dalam kaca. So dia secara berdiri lah. And then museum itu ialah Museum Perubatan Sri Raj Bangkok yang juga dikenali Museum Kematian. Anda boleh nampak banyak macam mayat di sana tapi tidak boleh bawa kamera lah. Kami cuma mendapat sumber daripada Google saja nih, apa nih gambar-gambar nih. Jadi pada tahun 2020 rasanya mayatnya telah dibakar dan juga apa nih lah telah disimpan abunya maybe di mana-mana. So tentang cerita pembunuhan apa nih budak-budak nih. Si Kue ini telah ditangkap dan didakwa membakar ada seorang budak yang berumur 8 tahun di Sombon Bonyakan. Di Rayong, selatan Bangkok, selepas didakwa mengeluarkan jantung dan hati dia. Dia juga mengaku melakukan pembunuhan seperti yang saya cakap tadi, kemudian dia mengaku dia tidak bersalah. Pembunuh itu telah dapat gelaran Bogeyman Thailand selepas pengakuannya di mana dia dipetik sebagai seorang menyukai usus dan organ dalam budak-budak. Kanak-kanak yang nakal, kalau macam di Thailand kan kadang-kadang mama diorang, bapak diorang cakap, jangan kamu nakal-nakalan, nanti si Ui datang. Jadi 4 daripada mayat kanak-kanak itu telah ditemui di daerah Thap Sake di tengah Thailand, manakala pembunuhan yang lain pula dilakukan di Bangkok, di berhampiran Nakhon Pathom dengan Rayong. Terdapat laporan kumpulan daripada Thap Sake yang menghadiri pembakaran mayat itu mahu abunya di sana dan tetapi ketua jabatan Thailand berkata dia bimbang kuil akan didirikan akan mengelirukan orang ramai lah kenapa simpan dia punya mayat di situ, abu dia di situ. Jadi pembunuh berseri ini kemudiannya dibakar selepas petition ditandatangani oleh 11,000 orang menuntut hospital untuk memberinya marwah lah dan juga pengebumian yang sewajarnya pada masa itu. Wana Patong Chien ada seorang penduduk Thap Sake berusia 68 tahun yang juga ibu bapa yang telah menggaji si Kue masa dia jadi tukang kebun dalam pengebumian dia itu berkata, walaupun dia bukan keluarga kami, tapi kami menganggapnya salah satu daripada keluarga lah sebab dia pendatang tunggal dari Shantou. Orang kampung berkata tentang dia ni dia seorang yang baik.
ia merupakan orang yang macam diorang kesian lah dengan dia. Seolah-olah dia disiksa, jadi kami terpaksa mencari jalan untuk membawa keluar daripada kotak kaca. That's why diorang buat petition. Mayatnya kemudiannya dikeluarkan pada August 2020. Kemudian kerajaan membayar pos untuk pembumian lah. Kerana diorang tidak dapat mencari saudara mara dia kan. Jadi ramai mempersoalkan pengakuan dan pembicaraan si Oi. Beberapa nota bahwa si Oi ini dia tidak bercakap dalam bahasa Thai. Seperti yang saya cakap awal tadi itulah, dia tidak bercakap bahasa Thai. Jadi mungkin itu yang orang pikir dia mengaku sebagai pembunuh. Sebenarnya dia bukan pembunuh. Jadi, kempen oleh aktivis kemanusiaan yang petition itu, diorang berjaya lah mendapatkan petition untuk supaya mayat dia itu dibakar dan juga disemadikan dengan aman. Ada juga cerita yang mengatakan sebenarnya bukan dia lah yang pembunuh. Yang orang bilang boogeyman tu. Actually, sebenarnya pembunuh boogeyman tu adalah seorang macam orang yang berkaitan dengan kerajaan Thailand. I think macam orang-orang yang bekerja dalam kerajaan. So, dia punya saudara yang buat benda tu. Tapi untuk menutupi mengelabui mata orang, si Oi inilah yang telah dijadikan mangsa keadaan untuk menjadi pembunuh. Sebenarnya bukan pembunuh pun. So, ada yang spekulasi mengatakan begitu. Jadi sekarang kalau kamu pergi di Museum Sri Rashtu, kamu tidak nampak sudah mayat si Oi. Abu dia pun tidak ada. Tapi mayat-mayat lain kamu boleh nampak lah macam mayat-mayat yang is not Oi, but mayat-mayat kalau macam budak-budak mangsa banjir ataupun mangsa pembunuhan, macam-macam lah. Penjenayah macam tu kamu boleh nampak. So, kalau kamu mau tahu info lebih lanjut lagi, kamu boleh cek di Google lah tentang si Oi. Dan juga kalau kamu mau melawat Museum Sri Rashtu, boleh saja kamu pergi saja di Thailand. Jadi that's all my story for today. Thank you for watching. Bye-bye.